الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, menjadikan kita dalam dua nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam, menjadikan kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akabah kita sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Insya-Allah bertemu kembali kita. Macam lama tak jumpa. Allahu Akbar. Hidup macam ni, masa kejap. Jadi insya-Allah malam ini kita menyambung kembali kitab Pelita Penuntut, terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allim bagi Al-Alamah Asy-Syaikh Zarruji. Ni saya pinjam yang surah, saya petikan dan insya-Allah. Jadi kita buka muka surat, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 14 baris dari bawah. Betul Seingat saya kita berambil Dan ada pun memilih guru. Sebelum ni kita dah cerita berkenaan kaum muda. Kaum muda ni kenapa masuk dalam kita ni? Sebab kitab ini nak minta kita berhati-hati dengan kaum muda. Kaum muda tu Wahabi lah senang kata. Dan kita dah kenal bagaimana keadaan golongan kaum muda ni. Moga-moga terselamat kita daripada perangai dan mengikut akan golongan ini. Sebab sekarang ni makin teruk ni. Ada mak, ada isteri. Kadang-kadang dia, bukan kadang, ada sebahagian, banyak juga bukan 2-3 cerita ni. Dia mesej saya, dia kata dia tak tahan dengan suami dia. Ini cerita macam suami isteri. Saya kata kenapa? Kerana suami dia ni terjebak dalam pemikiran Wahabi. Isteri dia ni ketua Yasin. Faham tak? Api ya, memang kena kan? Sebab isteri tak belajar. Sebab tu kata isteri kena belajar juga fardu ain ni. Sebab suami dia ni macam bila dah umur nak pencen, masa banyak. Jadi bila masa banyak, masa tu digunakan untuk scroll. Ni. Yang ada juga yang kes pencen pun ada. Dia dah tak ada apa nak buat. Jadi cerita dia tengok media sosial, khususnya YouTube. Boleh sebut boleh Kerana apa? Nak belajar agama. Nak belajar agama. Silap dia belajar agama, silap guru. Guru dia Rora. Guru dia Mazhar. Susah. Jadi itu antara kelahan kaedah pembelajaran dia. Dia tengok dia tu. Jadi bila dah lama-lama, mula-mula biasa, lama-lama jadi totok. Totok. Totok tu kuat tu kan. Jadi sampai tahap
Yang katalah baca Yasin malam Jumaat dengan cerita lah. Memang tolak habisnya. Isteri memang kena habis. Dia kata mana sampai buat majlis baca Al-Fatihah Yasin untuk tahlil, mana sampai gaduh. Lepas tu Maulidur Rasul tak lagi pergi masjid. Dengar tak ustaz? Dia dengar macam ustaz ada kan sekali Maulidur Rasul kan, panggil ustaz. Dia pergi masjid. Suami dia ni pergi masjid, tapi balik rumah suami dia tazkirah balik suami isteri dia. Yang saya peliknya, kenapa tak tazkirah terus ustaz tu? Tak, ala-ala ustaz lagi tu cerita terus depan ustaz. Ustaz, kenapa tak pati tentang Maulidur Rasul? Cerita tu. Tapi balik dia tak cerita depan ustaz, dia cerita dekat isteri dia. Jadi isteri dia tertekan, macam mana cerita ni? Isteri dia pun memang, dia kalau di akhir-akhir umur macam tu, sebenarnya nak mengharapkan seorang suami boleh memimpin dengan betul lah. Jadi lain pula di akhir-akhir umur. Jadi saya nak minta tolonglah tuan-tuan, cik Wan, tolonglah. Dah banyak ni berlaku kat mana? Kat Johor. Bukan satu kes ni, sampai salah satu daripada kes. Banyak lagi. Banyak yang mesej saya, lebih kurang sama. Suami terjebak dengan pemikiran Wahabi. Besar. Allah. Kesian tak? Kesian tak? Nak akhir-akhir dia sampai kata dah tak tahan. Nak biarlah, kalau kata apa, dia kata kalau terpaksa cerai je sebab tak ada nak apa. Nampak bagaimana Wahabi memecah belahkan umat, memecahkan institusi kekeluargaan. Tu pun bela lagi. Ada lagi bela. Yang bela tapi sekarang ni makin teruk. Sebab zaman sekarang orang main ni semua ni. Budak-budak main ni 80% konten kandungan video-video daripada mereka. Ahli sunnah tak ramai, sebab itu saya buat live. Kita buat live supaya kita nak mengisi, biar ada yang ahli sunnah yang betul-betul berpegang dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah masuk. Kalau tidak, kalau kita tak masuk, habis. Budak, anak-anak, cucu-cucu kita wasak habis. Tak cari tengok dia gini. Sekarang budak memang banyak main, tapi bila suatu masa dia ada kesedaran nak pada agama, nak belajar malu, nak pergi masjid surau malu, apa dia buat? Buka lah. Tapi bila buka tu, konten yang banyak belau sana. Faham tak? Jadi sebab itu kata tu follow, dah follow belum? Pertubuhan kita tak follow lagi. Lepas tu tolong share. Tak share kau. Tap screen sini, insyaAllah tak tolong share. Dan lepas balik tolong lah. Tolong. Nak cakap macam mana lagi? Jadi makin lama makin teruk. Ni kalau ada kawan-kawan tu minta tolong lah. Kenapa jadi macam tu? Yang pertama sekali, belajar tidak mengikut prosedur ilmu yang betul. Dia main ambil dulu. Memang kalau kita tengok cara Wahabi, dia hanya guna Al-Quran dan hadis. Nampak betul tak? Nampak betul. Apa salah Al-Quran dan hadis? Cuma orang awam dia tak faham. Al-Quran dan hadis perlu dinilai dan difahami mengikut pemikiran ulama muktabar, bukan mengikut pemikiran ulama Wahabi. Jadi yang sekarang ni dia minta kita tunggu direct Al-Quran hadis. Itu yang rosak kita. Faham tak cerita ni? Jadi minta tolong bawa belajar ni. Sebab itu kita buka kitab Pelita Penuntut. Kitab Pelita Penuntut adalah salah satu bentuk kitab untuk mengenal prosedur ilmu yang betul. Macam itu kita dah baca semua ni. Apa dia? Tidak boleh membaca terjemah Al-Quran secara zahir. Tapi berapa ramai zaman sekarang ni dah buat.
Batu hari ni saya pergi apa, ke pejabat-pejabat kaunti sekali buat ziarah. Kita tengah bincang. Sekarang ni kan ada orang buat budaya Al-Quran. Dia baca Quran, baca terjemah. Betul tak? Bukan baca tafsir lah, baca terjemah. Takut bila baca terjemah, dia baca terjemah di dalam Al-Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat tasyabihat. Kaedah baca Al-Quran terjemah, rupa-rupanya kita buat kajian, itulah pembawaan golongan Wahbi. Jadi kita ikut sama la ilaha illallah. Faham tak? Itu proses ilmu dah salah. Jadi sebab itu kita jumpa balik, nak buat bincang lagi. Kita nak cuba buat macam mana. Kalau nak tadabbur, nak faham Al-Quran, kena minta ada ustaz. Kalau boleh nak baca budaya itu, ada ustaz yang akan menjelaskan huraian tafsir, ataupun baca Quran saja, tak perlu baca terjemah. Macam sekarang ni pun ada orang buat tak, bukan kerana budaya Quran. Bila buat Maulid Rasul, dia baca Quran, taranum, seorang lagi baca terjemah. Ada buat? Ini tak buat belum? Maulid Rasul sebab ni jangan cakap, jangan buat macam tu. Baca Quran ni, kalau ada lah, macam kau baca taranum saja, tak perlu baca terjemah. Faham? Itu cara dia, supaya terselamat. Senang gitu kan, kita habis kita. Jadi kita seolah menggalakkan ramai orang rosak habis. Boleh? Jadi kita cubalah. Kita dah jumpa ni, insyaAllah. Saya dalam proses nak jumpa kawan besar dengan itu kita jumpa dah timbalan mufti. Kita dah jumpa, cuma nak jumpa mufti sikit lah, nak bincang tentang perkara ni. Sebab risau kita, macam ni yang kita baca. Sebab kita baca kitab ni yang cakap. Jadi kita kena tengok balik pengamalan budaya di Masjid dan Surau sekarang. Itu saya tengok pusing. Boleh? Ni muslimat pun tengok. Siapa yang jaga muslimat ni? AJK. Tengok balik AJK muslimat yang buat ngaji. Tak boleh minta jangan baca terjemah. Cakap gitu. Kena bincang. Sebab saya tengok ada juga kadang-kadang ada yang jemput saya. Dia kata dia biasa ada kelas Al-Quran, lepas tu dia ada kelas fardu ain. Macam saya biasa keluar jemput untuk kelas fardu ain. Jadi bila dia selang-seling 2 minggu untuk baca Quran, 2 minggu fardu ain. Jadi kalau anak tu tanya, dia kata memang gitu dia buat. Dia ada banyak ilmuwan buat macam tu. Saya kata lepas ni kena bincang. Jangan buat macam tu. Jangan baca Quran, baca Al-Quran, betulkan tajwid. Baca Al-Quran, betulkan makhraj. Tak perlu baca terjemah. Nak tadabbur, panggil ustaz yang boleh tafsir. Tafsir itu bukan guna terjemah. Tafsir mesti guna tafsir ulama muktabar. Seperti Jalalain, Ibnu Qasir, Marah Labid. Itu guna. Boleh saya faham Sebab kita dah tengok bayi batu banyak dah jadi macam tu. Sebab tu dia akan hujah. Masjid ada buat susah saja. Saya cakap-cakap ni dari orang kata susah juga kalau kata itu yang saya dah usahakan, insyaAllah. Kita cubalah tengok, doakan moga dapatlah, insyaAllah. Sebab itulah hari ni kita akan masuk. Baru masuk dah sempat baru masuk Hari ni kita akan masuk berkenaan fasal memilih guru. Nak belajar kena tahu memilih guru yang betul. Muka surat 14 baris daripada bawah. Saya baca berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan adapun memilih guru, maka saya bahawa memilih ia akan yang terlebih alim. Nak pilih guru kena cari guru yang first sekali alim, yang betul-betul menguasai ilmu. Saya tengok zaman sekarang ramai yang cakap agama, tapi nak alim betul tu kadang susah.
Jadi macam mana cara dia? Ni saya nak cerita sikit. Cara dia memang betul, akhir zaman ni nak cari betul alim memang susah. Cara dia yang mudah iaitu guna kitab. Apa dia? Guna kitab. Macam saya tak alim, saya tak pandai. Jadi nak bagi tuan-tuan cepuan dapat kealiman tu, maka kita buka kitab. Saya ni tukang baca kitab tu. Gitu. Yang sebenarnya kita belajar ilmu itu daripada kitab. Penulis ni ulama. Siapa dia? Syekh Zarnuji. Kita belajar dengan Syekh Zarnuji. Macam kalau kita tengok keadaan sekarang, ada kan yang macam kuliah-kuliah dipanggil ulama daripada luar negara kan. Seorang tu dia akan buat terjemah. Ada pernah biasa tak? Tahu kan? Gitu kan. Jadi dia bercakap, yang ni akan terjemah. Gitu. Macam ni saya baca tu kan. Sama lah keadaan tu. Sama. Cuma saya ni tambah sikit lah bagi tak kena story gitu je dah. Jadi tambah sikit ayat-ayat dia tu. Gitu. Jadi ingat kalau kata yang belajar ni bukan belajar dengan saya ni. Saya belajar dengan kitab. Saya ni pemudah cara sahaja. Boleh faham Kalau alim orang kata tak alim, kita tak alim. Tapi untuk dapat masyarakat dapat kealiman itu kitab. Sebab itu kalau buat Maulatul Rasul pun, kalau tak dapat ustaz belum. Nanti panggil ustaz, bukan suruh, minta untuk buka kitab juga. Baru tahu sikit. Kan belajar ada dalam kitab Maulatul Rasul ni banyak dalam kitab-kitab cerita tentang Maulatul Rasul. Bahkan bila baca meresap dalam hati baca kitab. Kalau kita dengar, kita ni ustaz biasa, jadi rasa tak rasa sangat. Tapi kita ambil daripada ibarah perkataan ulama, rasanya lebih, berkatnya lebih. Tu cara dia. Boleh? Nanti cari yang boleh buka kitab. Saya cadang gitu je. Banyak surah majlis kata cara dia apa sahaja ceramah tak boleh. Jangan amalkan ceramah umum. Nanti rugi, susah nak alim. Kita pun nak berjaya jadi ilmu juga. Nak berilmu, ceramah apa pun mesti buka kitab. Tu saya nak bagi. Ini prosedur ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Contoh, kalau kata Maulatul Rasul, okey. Ma'al Hijrah, ada tak? Ada lah kitab. Buka lah. Baru ni saya ceramah Maulatul Rasul, dia bagi tajuk akhlak Rasulullah dalam bersahabat. Ni helwa juga. Biasa helwa gaduh. Mana dalam kelompok tu kadang-kadang ada yang gaduh-gaduh, ada cerita belakang semua tu. Jadi dia bagi tajuk adab Rasulullah dalam bersahabat. Memang nak shoot lah tu pada ada tak dalam kitab? Ada. Buka kitab Hidayatus Salikin. 23 perkara dalam bersahabat. Kena terus, memang kena sungguh. Memang kena. Sedap kena dia. Jangan menceritakan keburukan sahabat kepada sahabat yang lain. Tak kena. Tak kena. Jangan menceritakan keburukan sahabat dengan sahabat yang lain. Jangan menceritakan rahsia sahabat dengan sahabat yang lain. Jika sahabat lain itu mengata pada seseorang, jangan diceritakan kepada seseorang tersebut. Mengata itu benda buruk lah. Tapi jika seorang itu memuji pada seseorang, haruslah menceritakan pujian orang itu kepada sahabatnya. Tu 23. Dia boleh buka kitab apa? Hidayatus Salikin. Kalau ada kitab tu Islam. Saya itu kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Dia cari. Alah kalau nak tu follow tu kan, so follow. Kita ada buka. InsyaAllah. Okey, baik. Maknanya semua ilmu ada dalam kitab. Bukan tak ada dalam kitab. Cerita dia sekarang ni. Tahu tak nak buka kitab mana? Itu je cerita dia. Nah, buka kitab. InsyaAllah ada. Ulama dah cerita semua dah. Settle dah. Zikir dulu. Dan sekali apa? Tengah apa? Rancak sekali.
Zikir nah, apa macam dalam tu ustaz-ustaz banyak jawab dah. Hukum dia harus, tapi pada yang berilmu. Orang awam jangan zikir tak faham apa ni. Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir ialah la ilaha illallah, tak nafi. Tapi zikir ni boleh tak? Boleh, tapi pada orang yang khawas. Dia kitab sebut khawas. Nak rujuk kat mana? Kitab Hidayatus Salikin. Kata Imam Ghazali diambil dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada ulama dah bahas dah. Saya tak nak bahas dalil hujah memang dah ada dalam kitab tu. Cuma saya nak beritahu umum je. Bila orang tanya kita ada tak? Ada dalam kitab. Harus bagi orang yang ada ilmu dan belajar dan pada golongan yang betul-betul mendalami. Kita jangan buat sifat 20 tak habis. Habis pun tanya balik tak jawab. Sifat 20 pun kita tak dapat. Tak payah. Zikir la ilaha illallah cukup. Faham? Tapi kalau kata harus. Wahabi tak suka yang naikkan isu ni. Wahabi juga. Benda ni patut bukan untuk orang awam. Benda ni nak kena belajar betul, baru faham. Ni kita akhir sebab media sosial diberikan dalam pada orang awam. Orang awam tak tahu apa, kata sesat kan. Faham? Jadi untuk orang awam yang tak ada ilmu, hukumnya haram. Sebab kita tak ada ilmu. Macam dakwah juga haram bagi orang yang tak berilmu. Ingat, boleh semua orang boleh cakap agama? Tak boleh. Bagi orang yang ada ilmu agama saja boleh bercakap agama. Kan tidak, rosak agama. Eka habis. Walaupun hukum dakwah itu sebenarnya fardu kifayah, tapi fardu kifayah pada siapa? Pada orang yang ada ilmu. Batu kita mengenal tahu hukum. Dia tak boleh main letak sekaligus. Macam tu dia ada kaedah. Batu ni kita belajar kitab ni ialah nak bagi kaedah bila belajar. Ni nak pilih guru pun ada cara. Baca ada soalan. Ni dalam ada soalan. Ada soalan bertanya. Nak start apa? Ada soalan? Tak apa. Tak kuati ke? Nak gaduh ke? Boleh. Ada. Kalau ada nak cakap apa boleh, insya-Allah. Ada? Tak ada tak ada, kita sambung. Dan ada pun memilih guru, maka sayugianya bahawa memilih ia akan yang terlebih alim. Kitab senang. Dan terlebih warak. Ni bab warak pun dahsyat juga. Nak cari warak sekarang susah. Siapa sini warak? Angkat tangan. tak berani kita ngaku warak. Warak ni macam mana nak tengok warak? Warak ni maksud dia apa? Warak ialah tidak melakukan perkara-perkara haram dan menjauhi perkara-perkara syubhah. Itu warak. Contoh, apa ciri-ciri warak? Dalam kitab ni sebut juga. Kalau ada kitab boleh buka. Saya buka sikit. Dia tapi cerita ni kat belakang. Saya ada ngajar dekat masjid apa? Masjid Nurul Hidayah tu. Nurul Hidayah dia laju. Dia seminggu sekali. Jadi dia dah sampai ni kita ngajar Pak Warak dekat sana. Sana tu dah muka surat 49 lah. Jauh sikit lah. Tapi tak apalah. Rezeki masing-masing. Okay. Jadi buka muka surat 48. Tengok. 47 bawah 91. Dan setengah daripada warak juga. Cuba. Dan setengah daripada warak itu bahawa terpelihara ia daripada kenyang. Maksudnya kalau nak tahu dia warak tak warak, makan tak terlalu kenyang. Ini kalau tengok ada orang ni makan, bukan kata terlebih kenyang tu, itu tak warak nama dia tu. Hati-hati, tak nak warak, jangan makan terlalu
kenyang, terpelihara. Okey. Yang kedua, dan banyak tidur. Orang warak kurang tidur. Ini tidurnya dalam kuliah pun tidur, kurang warak. Cuba tengok ada kawan sebelah. Itu kurang warak dia. Jadi tak boleh ngaku warak lah. Kena kurang tidur. Ya sebetulnya, dan banyak cakap, banyak bercakap-cakap. Kalau jenis banyak bercakap tu pun kurang warak. Ustaz banyak cakap, saya kalau ikut semalas tak cakap. Tapi kalau saya tak cakap, tak jadi kuliah. Jadi kita baca lah. Jadi 3 perkara ni kena jaga. Apa yang pertama? Kurang makan. Jangan makan banyak sangat. Kalau makan tu jangan sampai satu pinggang penuh. Biar sedap pun, sedap macam mana pun jaga. Nasi tu kalau boleh dalam 2-3 suap dah cukup. Tak berani, tak kenyang ustaz, tak biasa. Memang boleh ngakulah kita ni tak warak. Kalau 3 suap kita tak boleh nak buat, kurang warak. Boleh? Tidur yang cakap lah. Tidur ni kadang-kadang tak sedar pun tertidur. Yang paling bahaya ni banyak cakap. Zaman sekarang ni banyak cakap tak habis. Budak bisa buat program pun gitu, budak tak habis cakap. Bukan budak, mak budak, ayah budak. So, cakap tak habis. Kuranglah cakap. Itulah sembang lebih. Sembang kencang kata. Sembang kencang. Macam meeting ni. Dia kena buat IJK. Meeting banyak. Kadang-kadang meeting 3 hari. Apa keputusannya? Tak payah kita tanggung semua. Tanggung semua. Tak buat apa. 3 hari meeting. Tak buat apa. Saya tak meeting gitu. Sembang lebih. Bukan kat sini. Dekat Uganda. Faham tak? Sini bagus. Tak. Sini bagus. Tak. Dan termasuk juga jaga daripada kenyang itu ialah tidak makan kedai. Ni ada cerita dia ni, jangan risau. Nanti sampai muka surat 48 nanti kita akan cerita macam mana seorang ulama anak dia makan kedai, marah dia. Makan kedai tak warak, hilang berkat. Makan kedai. Jangan main. Kita siapa sih tak nak makan kedai? Semua orang makan kedai. Ustaz, saya pun makan kat kedai. Nak cakap macam mana akhir zaman. Kalau dulu para ulama anak dia tak pergi makan roti. Nak cerita tak sikit? Nak dengar satu cerita? Sempat tak ni? Waktu tu ni boleh cerita sikit? Alang-alang tak masuk memilih guru lah ni. Cerita warak sikit lah. Alang-alang ni dengar sikit. Mungkin lepas ni mungkin kita boleh kurangkan makan kedai lah. Nak makan tu harus. Tapi dalam kaedah agama makan kedai ni syubhah. Faham syubhah? Jadi kalau dapat elak, jadi bukan syubhah ni menghilangkan warak. Sebab kita kadang-kadang tak tahu cara. Kalau kita makan kedai, contohnya ayam, kita makan ayam kan, kalau kita tahu cara basuh ayam. Zaman sekarang ramai orang kadang-kadang dia nak untung. Bila nak untung ni kerja banyak cincai. Faham tak? Kan tu? Basuh ayam, basuh daging, cara kena betul. Kalau kita tengoklah biasa orang macam ni, dia letak dalam ayam, dia letak dalam besen ke bagi ke apa, lepas tu macam kicau baju ke apa, lepas tu masuk dalam uji, lepas tu goreng tu atau buatlah lauk apa-apa. Macam tu je betul. Kena tak? Ikut syarat. Tak lepas syarat. Macam mana basuh ayam, basuh daging? Cara dia mesti air tu mengalir. Sebab itu kalau nak kaedah dia, kalau nak letak ayam, letak dalam tapis, bawah buat lubang, ayam ke daging kat situ, cucur air ke atas.
Lepas tu kotak, hilangkan sumber darah yang ada. Itu cara. Ni nak masuk Masjid Rasul tu tengok. Saya kadang-kadang tengok juga. Siapa sini yang masuk Masjid Rasul? Ada? Nah, kadang-kadang ada yang masuk. Kita ni kat sini lah, kat lain. Saya banyak pergi Masjid Rasul kan. Kadang kita masuk dapur. Macam tadi dia letak sembelih kambing. Itu sebab cerita bab sembelih kambing ni tu. Kambing tu tak sah tu, tak putus solat. Pernah berlaku. Nanti cerita. Banyak cerita. Cuma nak cerita dia tu, biasa kita nak cepat. Bila Masjid Rasul nak makan 200 orang kan, 300 orang, ramai. Jadi nak macam tu. Tapi tak dapat tidak. Orang berilmu, kita nak bagi makan untuk Maulid Rasul ni, nak beri makan untuk menyambut, bergembira atas kelahiran Rasulullah. Tapi cara makan tak sah pada syarat. Ni daging tu dia tak perlu dalam ni. Kicah tu. Kalau dia kicah nak ambil daging tu, masuk tu, tuang dalam. Dia tos gitu je. Macam dia tengok, dia pun apa kata, buang air dia, lepas tu daging tu masuk dalam gulai ke apa ke. Tak boleh tu. IJK kalau masak turun masuk dapur tengok okey tak okey, tegur kalau tersalah. Ada yang saya pernah cerita seorang tukang masak ni, ada orang hadiahkan kambing tu belum dah sembelih lah, tapi belum dia disembelih dia. Dia masuk dalam bumi. Lepas tu kita suka 2 ekor dia bagi. Jadi orang belajar sebelum buat apa-apa, cek dulu. Cek apa? Putus tak urah merih dan urah halkum. Kita cek, alhamdulillah, urah halkum putus. Tengok pula satu lagi, urah merih sikit lagi dah putus. La ilaha illallah, sikit lagi. Dia dah potong dah, tapi macam tak putus lah. Tak putus urah merih dia tu. La ilaha illallah, seko dah jadi bangkai. Lepas tu tengok seko lagi, lebih kurang sama juga. Siapa kisbelih ni? La ilaha illallah. Jadi kita kepunan tak nak makan. Bayangkan 2 ekor, 2 tak, kalau gitu baik hantar hidup kita boleh sembelih. Sebab saya tunggu tu majlis guru saya kan, orang yang duduk kat situ memang belajar. Orang memang kalangan orang belajar, guru kan, nak buat Maulid Rasul. Tapi macam mana? Tak dapat. Lalu tukang masak tu, biasalah tukang masak ni kita ambil luar lah masak kan. Dia kata, ustaz, alah sikit lagi ustaz, kira boleh je lah. La ilaha illallah, boleh ke boleh macam tu. Dia kata, ustaz, alah sikit je tu, bukan banyak pun, sikit tu. Tak ada lah, boleh tu, boleh masak je, kita potong je. Macam mana? Tu kata tukang masak. Nak dengar? Kita nak bagi makan orang ni. Itu cerita. Sebab tu saya kata kena hati-hati yang tukang masak ni. Bukan semua, tapi pastikan kalian cari tukang masak yang belajar fardu ain. Kalau tukang masak tolong belajar fardu ain. Banyak bab tak lepas fardu ain. Lepas tu kena ada pengajian fardu ain. Kita tak mesti kita basuh baju. Kadang banyak tak lepas. Kita pakai baju basuh macam ni, banyak tak lepas. Betul, air mutlak yang masuk tu masih basuh. Kalau ada najis tak lepas. Tu kena belajar fardu ain. Kena ada. Kalau sini ada fardu ain. Betul tak belajar? Betul. Bukan kata tahu mana kaedah tu ditekan betul. Kadang-kadang ada fardu ain, disuruh fardu ain, dia punya belajar Al-Quran. Ada saya tahu ada kita fardu ain sedang ada. Tapi kalau Al-Quran bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Tapi fardu ain pun kena ulang-ulang. Tak percaya saya ni, balik ni tanya isteri cara basuh baju. Cuba tanya macam mana cara basuh baju. Minggu depan kita tanya, boleh kat situ.
Ha. Sebab bukan apa? Bukan kita tak percaya ustaz-ustaz, tak, bukan. Kita nak tenang hati. Tenang hati. Sebab kadang-kadang benda asasnya orang tak pandang berat. Orang kata alam tentu dah biasa. Betul, banyak serupa. Macam tak diam sembelih kambing, makan makanan dia apa? Basuh daging. Banyak orang tak mengambil berat. Lepas tu benda ni nak tekan. InsyaAllah Jadi cukup dulu. Saya pun nak kena gerak juga ni ada majlis lain pula. Jadi saya minta ni lah doa awal sikit InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.